Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Arasa Jeruk Wow dari kumpulan 1. Di sini kami akan membentangkan tentang e-portfolio. Profil syarikat. Oke, di sini terdapat 6 yang diperlukan. Yang pertama, praktikum perniagaan, seterusnya industri, produk, visi misi dan objektif, ahli syarikat, dan yang terakhir adalah platform mempromosikan produk. Oke, jenis praktikum perniagaan yang kami telah gunakan adalah ambil pesanan dan hantar. Seterusnya, jenis industri adalah makanan dan minuman, yang mana industri ini adalah industri yang mendapat sambutan ramai, mudah diperoleh, dan menjadi pilihan masyarakat. Jenis produk kami adalah jeruk mangga, bread roll skewers, dan puding Milo. Oke, ketiga-tiga produk ini adalah menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualiti. Semua bahan diperoleh dengan harga yang berpatutan, dan proses pembuatan dan penyediaannya adalah senang. Oke, seterusnya visi, misi, dan objektif. Visi kami adalah menjadi peneraju berjaya dalam perniagaan makanan yang diasaskan oleh pelajar sesuai dengan kehendak, keinginan, kemampuan warga Universiti Malaysia Sabah. Misi kami pula adalah menjadi salah satu syarikat bercawangan yang menyediakan produk makanan terbaik dari segi kuantiti, kualiti, kemudahan serta kepuasan yang maksimum dan pastinya mampu milik untuk pelajar-pelajar di Universiti Malaysia Sabah. Objektif kami pula adalah yang pertama adalah memenuhi kepuasan pelanggan, meningkatkan penglibatan media sosial, memastikan mencapai target jualan dan meningkatkan pengikut di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Oke, ini merupakan carta organisasi ahli syarikat kami. Kami telah menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk mempromosikan produk kami secara atas talian serta bertujuan untuk menyampaikan maklumat berkaitan produk kami seperti gambar produk, harga, cara membuat pesanan, dan sebagainya. Selain itu, kami turut mempromosikan produk kami melalui gerai fizikal sebagai salah satu saluran pemasaran. Seterusnya ialah pencapaian syarikat. Kami telah berjaya mengadakan beberapa aktiviti penjualan, iaitu 2 kali pre-order dan 5 kali physical store dari 13 Mei sehingga 22 Jun. Kami juga telah mencapai jumlah jualan sebanyak 288 unit, iaitu RM1,436 secara keseluruhan. Seterusnya, kami juga memperolehi pencapaian di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Kami telah mencapai 372 followers di Facebook dan 597 followers di Instagram kami, di mana followers kami adalah terutamanya wanita dan kebanyakan mereka dari Sabah dan Sarawak serta beberapa dari Brazil, Singapura dan Taiwan. Kami juga telah mencapai 4,487 reach di Facebook dari bulan Mei hingga Julai. Bagi Instagram pula, kami hanya dapat mengakses data dari bulan Julai, jadi hanya tercatat sebanyak 569 reach. Walaupun kami tidak dapat mengakses data view Instagram kami untuk Mei hingga Jun, video Reels Instagram kami yang dipostkan dari Mei hingga Jun telah mencapai jumlah tontonan sebanyak 10,910. Di Facebook, kami telah mencapai 1,827 kunjungan profil dari Mei hingga Julai, manakala di Instagram, kami telah mencapai 75 kunjungan profil mulai dari Julai. Secara keseluruhannya, kami telah menerima maklum baras yang positif dari pelanggan kami dan mereka sangat berpuas hati dengan produk kami. Dalam e-commerce, kami telah merekod jumlah jualan sebanyak RM205.14 dan jumlah modal pengulangan adalah sebanyak RM1,260. Bagi seorang modal pengulangan adalah sebanyak RM180 dan jumlah profit kita adalah sebanyak RM25.14 bagi seorang. Dalam rekod jumlah jualan pada bulan Mei, kami telah menjual sebanyak 143 unit dan mendapat jumlah jualan sebanyak RM770. Manakala dalam rekod jumlah jualan pada bulan Jun, kami telah menjual sebanyak 145 unit dan mendapat jumlah jualan sebanyak RM666.
Dalam rekod penyata pendapatan pada bulan Mei, kita mendapat jumlah hasil sebanyak RM770 ditolak dengan jumlah kos bahan mentah sebanyak RM673.21 dan kita mendapat untung kasar sebanyak RM96.79 dan ditolak dengan jumlah pembelanjaan iaitu gas sebanyak RM7.60 dan akhirnya kita mendapat pendapatan bersih iaitu sebanyak RM89.90. Sama juga dengan penyata pendapatan pada bulan Jun, kita mendapat jumlah hasil sebanyak RM666 ditolak dengan jumlah kos bahan mentah sebanyak RM571.59. Kita mendapat untung kasar sebanyak RM94.41 dan ditolak dengan jumlah kos pembelanjaan iaitu gas sebanyak RM7.60. Kita dapat pendapatan untung bersih sebanyak RM86.81. Dalam penyata imbangan ini, jumlah modal kita sebanyak RM1,260 dan jumlah untung bersih sebanyak RM176. Kedua-dua ditambah, kita mendapat RM1,436, iaitu jumlah aset dan equity, dan jumlah wang tunai di tangan sebanyak RM1,436. Kedua-duanya adalah sama, tiada lebih dan tiada kurang. Dalam penyata aliran tunai, jumlah modal permulaan adalah sebanyak RM1,260. Jumlah keuntungan sebesar adalah sebanyak RM176 dan tolak dengan jumlah pembelanjaan, jumlah keuntungan besar ini dibagi dengan 7 orang, kita mendapati RM25.14 bagi seorang ahli. Cara kita menghitung analisis potongan adalah kos tetap bagi dengan harga tolak dengan kos per unit dan kita mendapat jeruk mangga sambuai sebanyak 147 unit, jeruk mangga ladak belacan adalah sebanyak 201 unit, dan bagi ladak garam adalah sebanyak 125 unit. Sama juga cara menghitung analisis potongan bagi bread roast screw sosis adalah sebanyak 2,481 unit dan sama juga itu Milo adalah 12 unit dan bagi puding Milo adalah sebanyak 124 unit. Hai, saya Azza Azwani Azam. Saya akan membentangkan mengenai jenis masalah yang kami hadapi sepanjang tempoh pelaksanaan perniagaan kami. Pertama, iaitu masalah dari segi ekonomi. Kami mengalami kesukaran dalam mendapatkan stok bahan mentah disebabkan pengeluaran bahan mentah seperti mangga yang terhad hanya mengikut musim. Hal ini sekaligus mempengaruhi harga bahan mentah tersebut di pasaran. Seterusnya, masalah pengurusan. Berlaku penangguhan dalam penghantaran produk hingga menyebabkan operasi perniagaan terganggu dan ada segelintir pelanggan yang bertindak membatalkan pesanan yang telah dibuat. Seterusnya, masalah operasi. Kami mengalami masalah kekangan masa untuk kami melaksanakan perniagaan. Tidak hanya itu, keadaan cuaca yang tidak menentu juga menyukarkan pergerakan penghantaran produk kami. Dan terakhir sekali iaitu masalah masa. Berlaku kesukaran untuk menentukan jangka hayat produk dan kesukaran dalam mengekalkan ketahanan dan kesegaran bahan-bahan produk kami daripada rosak dalam masa yang singkat. Saya, Dayang Nur Syakira binti Aslin, akan menjelaskan tentang penyelesaian bagi masalah yang wujud sepanjang tempoh penjualan. Kumpulan kami menyelesaikan masalah pertama iaitu masalah ekonomi, seperti kekurangan stok bahan mentah dengan melakukan pencarian dan perundingan dengan pembekal mangga yang kami rasa berpotensi membekalkan mangga kepada kami sepanjang tempoh penjualan. Misalnya, kami ke pasar besar Kota Kinabalu berjumpa dengan peniaga-peniaga yang menjual mangga sambil membuat perbandingan harga di antara peniaga tersebut. Selain itu, kami juga menggunakan jenis mangga yang sama sepanjang tempoh penjualan bagi mengelakkan ada masalah mencari stok mangga lagi. Seterusnya, masalah pengurusan pula kami selesaikan dengan membuat perancangan lebih awal berkenaan dengan masalah-masalah yang wujud seperti pembatalan pembelian, masalah-masalah penghantaran iaitu masa berubah-ubah sebab kadang pelanggan yang mengubah masa mereka untuk menerima produk kami. Maka kami juga akan membuat tinjauan tentang apa perkara yang perlu kami perbaiki. Bagi masalah operasi pula, biasanya kami akan menghadapi kekangan masa untuk melaksanakan perniagaan dan juga hantaran produk kepada pelanggan. Jadi kami cuba untuk menyusun semula waktu kami beroperasi mengikut jadual setiap ahli dan bagi penghantaran pula biasanya kami akan lakukan pada waktu petang iaitu sekitar jam 4 dan juga jam 5.
Masalah yang terakhir iaitu masalah masa yang merujuk kepada tempoh masa produk kami bertahan. Maka kami menyelesaikannya dengan menyediakan sampel produk sebelum melakukan penjualan. Misalnya kami sediakan produk kami itu seperti bread rolls tu untuk menilai jangka masa produk tersebut bertahan. Jadi daripada sini kami boleh tahu produk kami itu boleh bertahan berapa hari. Okey, seterusnya ialah penambahbaikan di masa hadapan. Ini merupakan slide terakhir kami, iaitu kami menganjurkan lebih banyak promosi, iaitu dengan menarik lebih banyak pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sedia ada. Seterusnya kami menawarkan diskon khas, tawaran istimewa atau program kesetiaan kepada pelanggan. Penambahbaikan yang kedua ialah melakukan inovasi. Dengan melakukan inovasi secara giat terhadap produk jualan dan cara layanan pelanggan. Inovasi yang dilakukan secara berterusan dapat membantu untuk mengekalkan relevan dalam pasaran yang kompetitif. Yang ketiga ialah memperbanyakkan perisa produk, di mana kami menciptakan hidangan baru dengan gabungan bahan-bahan yang berbeza atau menambahkan perisa tambahan pada hidangan yang sedia ada. Seterusnya kami juga menawarkan produk dalam pelbagai variasi dan keunikan. Yang seterusnya ialah menambahbaikan pembungkusan dengan menggunakan penutup atau pembungkus yang sesuai untuk memastikan makanan kami tetap segar dan tidak berantakan atau berhambur ketika diantar atau dimakan oleh pelanggan. Yang terakhir ialah penambahbaikan terhadap operasi, yang mana kami mengenal pasti kelemahan dan mencari cara untuk meningkatkan efisien operasi secara keseluruhan.